Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pusat Penerimaan Calon bagi Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman di Dewan Belian Utama Majlis Bantaran Kemaman dibuka pukul 9 pagi dan ditutup pada pukul 10 pagi tadi. Tempoh proses penerimaan calon adalah selama sejam sebelum calon yang layak bertanding diumumkan Pegawai Pengurus PRK Ahmad Farhan Abdul Wahab. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian PRK bagi kerusi Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini, manakala hari pengundian awal ditetapkan pada 28 November. PRK Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada PRU ke-15. Sejumlah RM201.7 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk skim pinjaman rumah panjang sejak 2007 hingga sekarang. Program itu telah memanfaatkan 416 rumah panjang dengan 9,422 pintu atau keluarga. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menerusi hantaran di Facebook berkata, Kerajaan Sarawak pada 2020 juga telah memulakan program pinjaman tanpa faedah. Sejak itu, sejumlah RM242.34 juta diperuntukkan untuk tujuan tersebut dan telah memberi manfaat kepada 292 rumah panjang melibatkan 6,263 pintu. Secara keseluruhannya, kedua-dua skim berkenaan telah membantu 708 buah rumah panjang dengan lebih 15,000 pintu mendapat manfaat. Kolej Komuniti membuka ruang kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri bagi pelaksanaan program mengupayakan masyarakat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, sebagai kolej yang benar-benar berasaskan komuniti, institusi itu mempunyai peranan yang berbeza dengan universiti dan politeknik. Sebagai institusi yang menyediakan pengajian sepanjang hayat, Kolej Komuniti bertanggungjawab untuk membangunkan nilai dalam komuniti melalui penguasaan ilmu dan pengetahuan. Setakat ini terdapat 105 kolej komuniti di seluruh negara dan terbaru sebuah lagi kolej komuniti akan diwujudkan di Jelai Lipis. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi berharap agar jumlah kolej komuniti di negeri itu akan ditambah. Justru pihak kerajaan akan memohon 3 lagi kolej komuniti dibina di Pahang bagi memastikan kesemua 14 parlimen mempunyai institusi tersebut. Luar negara, 24 pesakit di Hospital Al-Shifa telah meninggal dunia dalam tempoh 48 jam akibat gangguan bekalan elektrik yang berpunca daripada kekurangan bahan api. Perkara itu didedahkan Kementerian Kesihatan Palestin. Pengumuman itu dibuat tidak lama selepas Israel bersetuju untuk membenarkan 2 trak bahan api masuk ke Gaza dalam sehari. Ia berikutan amaran Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bahawa kekurangan bahan api itu menghentikan penghantaran bantuan dan menyebabkan orang ramai berisiko kelaparan. Keadaan di Hospital Al-Shifa semakin teruk ekoran misi menggeledah tentera rejim Israel memasuki hari ketiga yang kononnya mencari tempat persembunyian pejuang dari sayap bersenjata gerakan Islam. Hospital terbesar di Gaza itu menempatkan ribuan pesakit termasuk bayi pramatang. Maldives menerima kepimpinan baharu selepas Muhammad Muizzu mengangkat sumpah sebagai Presiden pada Jumaat. Muizzu yang berusia 45 tahun diberi kepercayaan bagi menggantikan Presiden terdahulu Ibrahim Muhammad Soleh yang berusia 61 tahun. Majlis angkat sumpah itu diikuti dengan istiadat tembakan meriam dan nyanyian lagu kebangsaan. Kabinet baharu pula mengangkat sumpah dan menyampaikan surat pelantikan di Pejabat Presiden pada sebelah petang. Majlis angkat sumpah di ibu negara Mali itu turut dihadiri kenamaan asing termasuk dari Sri Lanka, Turki dan UAE. Sekian berita semasa. Salam Malaysia Madani.